Terima kasih Datuk Yang di-Pertua untuk memberi saya peluang berbahas dalam perbahasan bajet 2014. Saya ingin terlebih dahulu merujuk kepada ucapan Perdana Menteri dalam memberi ucapan bajet 2014, di mana beliau telah pun bermula dengan mengucapkan terima kasih kepada rakyat kerana menurut beliau rakyat telah pun memilih Barisan Nasional sebagai kerajaan untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Saya lihat daripada ucapan Perdana Menteri ini, nampaknya walaupun 6 bulan telah pun lepas sejak PRU ke-13, masih Perdana Menteri tak boleh dapat fakta dengan betul. Seperti yang diucapkan tadi oleh Bacok, Barisan Nasional hanya dapat 47% saja sokong rakyat Malaysia, bukan majoriti. Rakyat majoriti 52% sokong Pakatan Rakyat. Datuk Yang di-Pertua, jadi anehlah untuk kali ini Perdana Menteri membentengkan bajet 2014. Dan saya lihat juga semasa Perdana Menteri mengucap, beliau telah pun mengambil peluang untuk mempelekehkan Pakatan Rakyat, pihak pembangkang. Tetapi yang aneh, saya sebagai seorang ahli parlimen baru, dalam 2 persidangan yang berlalu ini sejak Jun, tidak pernah sekali pun saya melihat Perdana Menteri berdiri dalam rumah yang Dewan yang mulia ini untuk berbahas, untuk menjawab soalan-soalan ahli-ahli parlimen Dewan yang mulia ini. Tidak seperti di United Kingdom. Di United Kingdom, Perdana Menteri United Kingdom pada setiap hari Rabu beliau akan diri di depan Dewan dan beliau akan jawab segala soalan yang dibawa oleh ahli-ahli parlimen tanpa mengetahui apakah soalan-soalan yang akan ditanya setiap hari Rabu. Tetapi di Malaysia, Perdana Menteri kita nampaknya dia tidak berani untuk berbahas dan mengucapkan dan menjawab soalan-soalan ahli-ahli parlimen dalam Dewan ini. Yang seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, saya melihat dalam bajet yang dibentangkan ini 264 bilion diminta diluluskan oleh parlimen. Daripada 264 bilion ini, 46.5 bilion adalah untuk perbelanjaan pembangunan. Dan daripada 4.5 bilion ini, 29 bilion disediakan untuk sektor ekonomi, 10.5 bilion ringgit bagi sektor sosial termasuk pendidikan, latihan, kesihatan, kebajikan, perumahan serta pembangunan masyarakat. Tetapi soalannya adalah proses bajet kita ini. Setiap tahun sejak Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri negara kita, bajet yang dirancang, yang ditetapkan, amount dia tidak pernah dicapai. Setiap tahun kerajaan akan berbelanja lebih daripada apa yang dibelanjakan, apa yang dirancangkan dan diluluskan oleh parlimen. Sebelum ini juga ada ramai pemerhati luar telah pun memberi cadangan supaya kita memperkekaskan lagi sistem bajet proses kita dalam negara kita ini dengan menubuhkan pejabat-pejabat Independent Budget Office dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Di negara-negara lain seperti di United Kingdom, mereka ada the Office of Budget Responsibility yang ditubuhkan dalam tahun tak lama, 2010. Di US mereka ada the OBI ataupun CBO, iaitu the Congressional Budget Office. Peranan pejabat-pejabat bebas ini adalah untuk membantu Dewan dan ahli-ahli parlimen dalam memberi
satu perbahasan yang lebih bermaksud, a more meaningful debate, sebab butir-butir pada sekarang ini yang dibekalkan dalam anggaran perbelanjaan, buku anggaran perbelanjaan persekutuan tidak cukup untuk ahli-ahli parlimen berbahas. Sebagai contoh, Datuk Yang di-Pertua, saya merujuk kepada muka surat 461. Ini adalah di bawah Jabatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Dinyatakan di sana program 2 operasi pendidikan. Objektifnya menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 sampai 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. Itu saja. Hanya dinyatakan apakah misi dan visi Menteri Pendidikan. Lepas itu dinyatakan prestasi aktiviti, bilangan pengurusan mesyuarat yang diadakan, taklimat yang diadakan, bilangan kelas yang diberikan. Tidak ada apa-apa butir lagi yang dibekalkan kepada ahli-ahli parlimen untuk mengadakan satu perbahasan yang bermaksud. Dan dalam muka surat 447 operasi pendidikan, di bawah title yang sama dengan izin pendidikan awal, lebih daripada 482,306 juta diperuntukkan untuk pendidikan awal tanpa ada apa-apa butir. Bagaimanakah ahli-ahli parlimen boleh membahas dalam title ini dengan meaningful, yang dengan izin. Sebab itu, dengan adanya satu Independent Budget Office yang bebas, yang non partisan, yang tidak berpihak, ya, yang merangkumi ahli-ahli parlimen daripada dua pihak dan juga pakar-pakar ekonomi dan sebagainya, mereka boleh membekalkan laporan-laporan fokus, ramalan ataupun analisis atas isu-isu budget dan ekonomi untuk membolehkan kita berdebat, berbahas dengan lebih sempurna, yang Datuk Yang di-Pertua. Seterusnya, kalau baru-baru ini juga dalam satu survey yang dibuat, Open Budget Survey, International Open Budget Survey, dan ini dilaporkan oleh Center of Public Policy Studies dalam tahun 2012. International Budget Partnership adalah satu organisasi yang membuat kajian atas bajet-bajet negara di seluruh negara, dan setiap 2 tahun mereka membuat kajian yang melibatkan bajet-bajet 77 daripada 100 negara seluruh dunia. Malaysia mendapat markah yang cukup rendah, 39 sahaja. Dan daripada sini apa yang dikritikkan di antaranya adalah tidak cukup kenyataan atau butir-butir bajet diberikan. Dan di antara satu yang perkara yang dicadangkan adalah untuk membekalkan kenyataan pra-bajet kepada orang awam untuk memberikan mereka satu ekspektasi sebelum bajet dibentangkan apa yang akan termasuk dalam bajet tersebut. Ini adalah perkara-perkara yang boleh memperkasakan sistem parliamentary demokrasi negara kita ni. Dan saya harap kerajaan dan Perdana Menteri akan mengambil berat tentang isu ini dan mencari bagaimana kita boleh mengadopkan isu-isu ini. Sebab setiap tahun, Datuk Yang di-Pertua, kita melihat laporan audit negara. Setiap tahun ada ketirisan, setiap tahun ada penyelewengan. Every year. Tahun lepas pun kita tahu tentang kes pembelian the binoculars, teropong, no? Teropong, di mana kerajaan membeli 2 teropong pada kosnya 56,000 lebih. Itu adalah laporan yang sebelum ini, di mana kerajaan telah pun membeli barang yang sepatutnya hanya berharga 1,940 kepada
membeli lebih dari 2,800 kali lebih ganda. Banyak lagi kes-kes penyelewengan. Jadi walaupun ini kes selalunya berlaku, keterisan, penyelewengan, nampaknya tidak apa-apa dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Yang kedua, Yang di-Pertua, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Pokok Senah dalam memimpin kempen dalam pilihan raya Sungai Limau dan mengekalkan kemenangan penggal kelima untuk Sungai Limau. Belum tahniah kah sebelum ni? Walaupun berjuta-juta ringgit digunakan dalam kempen dan sehinggalah satu sekolah Cina yang hanya mempunyai 15 student dibagikan peruntukan sebanyak 1 juta. Tapi namun demikian kita tetap mengekalkan kemenangan di sana. Isu yang saya nak bangkitkan di sini adalah semasa pilihan raya kecil berkempen, di antara satu isu yang dibangkitkan adalah isu subsidi beras, di mana selama 20 lebih tahun subsidi beras tidak ditingkatkan. Padi, minta maaf. Dan subsidi padi ini kekal pada 25 sen. Yang sekarang ini permintaan daripada petani-petani di sana adalah untuk meningkatkan subsidi kepada 37 sen. Kenapakah subsidi beras ini tidak padi ini tidak dipertimbangkan untuk ditingkatkan oleh kerajaan? Ya, habiskan ya, Ahmad. Dan dengan cepatnya ya Arif, Datuk yang di-Pertua, satu lagi isu dalam by election juga, di antara satu isu yang dibangkitkan oleh Menteri Besar Mukris adalah dia kata dia mengeluarkan satu kenyataan. Dia katakan bahawa pendapatan petani-petani ini mereka susah sebab diakibatkan oleh middleman ataupun orang tengah, dan beliau telah pun mencadangkan supaya peranan middleman ini dimansuhkan. Tetapi Mukris ini dia tidak jelaskan sesiapa yang dia bertujukan kepada, siapakah orang middleman ini. Adakah dia bermaksud rice millers kepunyaan pemilik peniaga-peniaga Cina yang sepatutnya sejak daripada 80-an ramai daripada syarikat-syarikat rice mill Cina telah pun tutup disebabkan oleh regulasi-regulasi yang dikemukakan, yang diperkenalkan oleh kerajaan. Ataupun Mukris merujuk sebenarnya kepada Bernas. Bernas ini adalah syarikat peribadi yang sebelum ini tugas mereka adalah untuk pemasaran. Mereka ditubuhkan dalam tahun 1996 mengambil alih peranan lembaga padi negara. Dan mereka telah pun diprivatiskan dan monopoli sekarang dipegang oleh Bernas. Tapi sampai hari ini rakyat, khususnya petani-petani, peladang-peladang padi masih miskin. Bernas hanya memegang monopoli. Dan baru-baru hari ini juga saya membaca surat khabar Datuk yang di-Pertua bahawa sekarang Bernas dalam usaha untuk buat delisting. 83% daripada saham Bernas ini dimiliki oleh, kita tu semua tahu, Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dan sebelum ini ramai juga daripada kuncu-kuncu kawan-kawan Tun Mahathir dalam kerajaan sendiri yang mempunyai saham dalam Bernas yang dapat berjuta-juta ringgit dengan koneksi mereka, termasuk satu bekas Menteri Besar. Jadi ada banyak teguran ataupun bantahan yang dibuat oleh publik untuk menghapuskan monopoli beras ini. Tetapi sekarangnya mereka nak buat delisting pula, menjadikan syarikat ini di luar pemantauan pihak-pihak berkuasa. Ya, jadi pilihan kecil dah selesai, Muhammad, boleh habiskan lah ya. Jadi Datuk yang di-Pertua, saya harap isu
padi ini cukup penting. Saya harap Menteri yang Pertanian memberikan penjelasan kenapa sehingga hari ini walaupun berjuta berbilion-bilion ringgit daripada segi subsidi jentera, harga minimum guarantee dan sebagainya diberikan, tetapi sehingga hari ini petani-petani masih miskin. Itu saja ucapan saya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertuan. Lawas. Lepas lawas.